Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga Anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang sudah subscribe dan juga kepada Anda yang support channel ini. Kami juga ingin menyatakan pada Anda, terutama Anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat lebih 240 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang Anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara Anda yang meminta kami bercerita tentang pelakon-pelakon yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran Anda. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, kami juga menerima pertanyaan Anda yang ingin tahu tentang aktris yang meminta filem Nuri, iaitu Poonam Dillon. Apakah dia masih aktif berlakon hingga kini? Kami coba jawab pertanyaan Anda itu. Poonam Dillon dilahirkan pada tanggal 18 April 1962. Dia merupakan aktris filem, TV dan teater India, khususnya dalam bahasa Hindi. Dia juga merupakan seorang politikus. Sebuah filem yang dibintanginya menggunakan namanya sebagai judul filem, yaitu Poonam, dan filem ini rilis pada tahun 1981. Walau bagaimanapun, Poonam menjadi terkenal setelah membintangi filem yang rilis pada tahun 1979 yang berjudul Nuri. Filem-filem beliau lainnya yang diingati adalah filem Red Rose yang rilis pada tahun 1980, Dard yang rilis pada tahun 1981, Ye Vataraha dan Teri Kasam 1982, Romance 1983, Soni Mahiwal 1984, Teri Meherbania dan Sitamgar 1985, Samundar, Savere Wali Gadi Karma dan Nam 1986, dan filem Malamal 1988. Poonam Dillon turut mengambil bagian dalam reality TV Bigg Boss pada tahun 2009. Dia juga menjadi pelakon utama untuk siri TV Ek Nai Pehchan pada tahun 2013. Poonam juga turut berlakon dalam pementasan teater The Perfect Husband dan beberapa pementasan lain termasuk pementasan teater The Perfect Wife. Poonam dilahirkan di Kanpur, wilayah Uttar Pradesh. Ayahnya bernama Amrik Singh yang merupakan engineer aeronautikal dalam tentera udara India yang selalu berpindah-pindah lokasi tugas. Ibunya pula seorang prinsipal sekolah. Dua adik-beradik Poonam lainnya adalah dokter. Poonam juga diharapkan oleh keluarganya akan menjadi dokter. Poonam menerima pendidikan di Carmel Convent di wilayah Chandigarh dan menyelesaikan pendidikannya. Hanya pada tahun 2013 barulah Poonam melanjutkan pendidikannya dan mendapat ijazah MBA dalam jurusan International Business. Pada tahun 1978 ketika berusia 16 tahun, Poonam nekat menyertai pertandingan Ratu Cantik Miss Young India. Dia memenangi pertandingan itu dan dia selanjutnya menyertai pertandingan Femina Miss India dan diumumkan sebagai pemenang. Poonam mendadak menjadi popular. Pembuat filem terkenal Yash Chopra melihat potensi yang ada pada diri Poonam. Dia lantas menawarkan Poonam untuk membintangi filem yang berjudul Trishul. Filem ini menampilkan beberapa pelakon utama yaitu Waida Rahman, Sanjeev Kumar, Amitabh Bachchan, Shashi Kapoor, Rakhi dan Hema Malini. Poonam dipasangkan dengan pelakon Sachin dalam filem ini dan mereka hanyalah pelakon pembantu. Namun pembuat filem ini, Yash Chopra, memberikan satu lagu yang dinyanyikan oleh Poonam dan Sachin dalam filem ini. Lagu itu, Gapuchi Gapuchi Gam Gam, menjadi hits dan menjadi kesukaan ramai. Filem ini juga menjadi box office. Secara tidak langsung, nama Poonam turut menjadi popular di kalangan audiens filem Bollywood. Lanjutan daripada itu, Yash Chopra memberikan kesempatan kepada Poonam menjadi pelakon utama dalam filem yang berjudul Nuri yang rilis pada tahun 1979. Poonam berpasangan dengan aktor Farooq Sheikh dalam filem ini. Filem yang dibuat dengan bajet kecil ini ternyata menjadi super hit dan menjadi fenomenal. Filem ini juga mengangkat nama Khayyam kerana lagu-lagu ciptaan komposer itu yang dimuatkan dalam filem ini disukai ramai. Bahkan nama Poonam dicalonkan dalam anugerah Filmfare bagi kategori pelakon wanita terbaik.
Punam diberitakan menyadari akan potensi dirinya dalam dunia akting setelah kejayaan filem Nuri tersebut. Justru itu Punam mengambil keputusan untuk terus berkarya di Bollywood. Memang Punam merupakan di antara aktris yang berhasil dalam industri filem Bollywood. Punam dinyatakan membintangi 90 judul filem hingga kini. Namun ternyata di sebalik keberhasilan dunia profesionalnya, dunia personalnya juga selalu menjadi pemberitaan media di India. Punam banyak berpasangan dengan superstar Rajesh Khanna. Mereka berlakon dalam 6 filem. Dan selain dengan Rajesh Khanna, Punam juga kelihatan sesuai berpasangan dengan Kumar Gaurav. Chemistry antara mereka di layar perak disukai oleh audiens. Punam juga turut berlakon dalam filem bahasa lain di India seperti Danda, filem Bengali, Yudha Kanda, filem Kannada, Ishtam, filem Telugu, dan Yavarum Nalam, filem Tamil. Tentang kehidupan pribadinya, seperti yang kami katakan tadi, kehidupan pribadi Punam juga sama meriahnya dengan kisah karyanya di Bollywood. Diberitakan setelah kejayaan filem pertama lakonan Punam yang berjudul Trishul, banyak pembuat filem yang ingin bekerja sama dengan Punam. Salah seorang di antaranya ialah Ramesh Talwar. Ramesh merupakan asisten sutradara kepada Yash Chopra dalam filem Trishul tersebut. Ketika itu Ramesh belum mampu menjadi sutradara. Dia selalu menjadi asisten sutradara kepada Yash Chopra. Namun dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Punam akan menjadi aktris yang populer kalau diberi peranan utama dalam sesebuah filem. Sebab itu Ramesh memberikan idea tentang filem Nuri kepada Yash Chopra. Yash setuju untuk membuat filem itu dan dia hanya menjadi produser. Filem itu akan disutradarai oleh orang lain. Yang anehnya bukannya Ramesh yang menjadi sutradara, tapi Manmohan Krishna yang dipilih menjadi sutradara filem itu. Namun diberitakan hubungan Ramesh dan Punam menjadi lebih dekat sewaktu syuting filem ini. Setelah filem Nuri ini rilis dan meledak di pasaran, media mulai memberitakan tentang hubungan antara Punam dan Ramesh, namun keduanya menolak akan gosip itu. Juga beredar rumus ketika itu bahwa Punam Dillon sudah bertunangan dengan Ramesh Talwar secara rahsia. Namun Punam tetap mengunci mulutnya sebab diinfokan Punam ketika itu banyak menerima tawaran membintangi filem. Dia tidak mau kisah pribadinya akan mengganggu karyanya di Bollywood. Walaupun ketika itu diberitakan Ramesh memberikan sebuah banglo untuk Punam di Juhu, namun berita perkawinan Punam dan Ramesh tidak pernah menjadi kenyataan. Sebaliknya yang ada ialah berita perpisahan mereka. Pada awal dekad 80-an, Punam Dillon benar-benar berada di puncak kejayaannya sebagai aktris di Bollywood. Ketika itu juga diberitakan Punam mulai berteman dengan pembuat filem Raj Sippy. Raj dan Punam bertemu di salah satu lokasi syuting filem lakonan Punam. Punam diberitakan jatuh cinta dengan Raj yang sebenarnya sudah berumah tangga. Hubungan mereka ini sempat menjadi perbicaraan para fans filem-filem Bollywood. Punam ingin berumah tangga dengan Raj, namun dia tidak ingin dimadu. Dengan lain perkataan, dia ingin Raj menceraikan istrinya terlebih dahulu. Namun diberitakan Raj tidak sanggup menceraikan istrinya. Maka berakhirlah hubungan Punam dan Raj. Perpisahan dengan Raj menyebabkan Punam mengalami depresi untuk seketika. Tahun 1988 banyak membawa perubahan dalam hidup Punam. Dia berpisah dengan Raj Sippy, mantan pacarnya pada tahun itu, dan beberapa bulan setelah itu dia kehilangan ayahnya. Namun di tahun itu juga dia bertemu dengan seorang produser filem yang bernama Ashok Takeria yang kemudian menjadi suaminya. Punam diperkenalkan dengan Ashok oleh seorang temannya. Ashok dikatakan terpesona dengan kecantikan Punam Dillon. Punam yang ketika itu masih bersedih dengan kematian ayahnya, akhirnya berhasil diceriakan oleh Ashok. Setelah berteman untuk seketika, akhirnya Ashok melamar Punam. Punam menerima lamaran itu dan dia juga menerima syarat yang dikenakan oleh Ashok dan keluarganya bahwa Punam akan berhenti berlakon. Akhirnya Punam mendirikan rumah tangga dengan Ashok pada tahun 1988 itu juga. Namun setelah beberapa tahun mendirikan rumah tangga dengan Ashok Takeria, Punam Dillon selalu merasa kesepian sebab suaminya selalu sibuk dengan tugas-tugasnya. Punam pula telah berhenti menjadi pelakon. Dia merasa suaminya kurang memberi perhatian kepadanya dan anak-anaknya. Sebenarnya suami Punam, Ashok, dikatakan mulai berselingkuh pada tahun 1994 sebelum kelahiran anak-anak mereka. Namun Punam masih mendiamkan dirinya ketika itu dan berharap agar suaminya berubah dan mengakhiri perselingkuhannya. Namun suaminya tidak menunjukkan perubahan.
Anak pertama mereka, Paloma, dilahirkan pada tahun 1995, diikuti dengan kelahiran Anmol pada tahun 1996. Punam yang hilang kesabaran akhirnya sengaja menyakitkan hati suaminya. Dia ingin suaminya merasakan kesakitan yang dirasakannya bila diselingkuhi. Dia secara terang-terangan mengatakan dia juga menjalin hubungan dengan seorang bisnismen yang berpangkalan di Hong Kong bernama Kiku. Akhirnya rumah tangga Punam dan suami berakhir. Mereka disahkan bercerai pada tahun 1997 dan Punam diberikan hak penjagaan kedua-dua anak mereka yang masih kecil ketika itu, yaitu Paloma dan Anmol. Setelah berpisah dengan suaminya, dia harus meneruskan hidup sambil membesarkan dua anak di bawah jagaannya. Pelbagai perkara dilakukan oleh Punam untuk mencari rezeki. Dia juga menyertai reality TV Bigg Boss 3 selain berlakon filem dan muncul dalam TV show. Setelah bercerai dengan suaminya pada tahun 1997, dia kembali ke dunia akting. Dia muncul sebagai pelakon undangan dalam filem Judai yang menampilkan pelakon-pelakon utamanya Jitendra, Sri Devi, dan Urmila Matondkar. Punam juga merupakan aktivis sosial untuk kesedaran akan bahayanya drugs, AIDS, family planning, dan pendermaan organ tubuh setelah kematian. Pada tahun 2014, Punam meluncurkan event management dan company produksi filem yang diberikan nama Poetic Justice Films and Entertainment Private Limited yang dimiliki oleh Punam bersama seorang industrialis dan seorang koreografer. Punam Dillon juga menyertai parti politik Bharatiya Janata atau BJP pada tahun 2004 dan dilantik menjadi wakil presiden parti itu untuk cabang Mumbai pada tahun 2019. Punam Dillon juga merupakan pioneer atau pemula untuk mewujudkan konsep bisnes makeup van dalam industri filem India, dan company makeup van milik Punam bernama Vanity. Kini sudah menjadi satu bisnes yang biasa dalam industri filem tentang makeup van ini. Anak lelaki mereka bernama Anmol Takeria turut menjadi pelakon di Bollywood dan filem pertama lakonannya ialah filem yang berjudul Tuesdays and Fridays yang rilis pada tahun 2021 ini. Sementara anak perempuan mereka, Paloma Takeria, juga dikatakan berminat menjadi aktris di Bollywood. Dia kini popular di sosial media. Punam banyak membintangi siri TV atau filem-filem yang dibuat untuk tayangan di TV. Filem layar lebar terakhir lakonan beliau ialah filem yang rilis pada bulan Januari tahun 2020 yang berjudul Jai Mami D. Oke guys, semoga anda bertanya tentang aktris Punam Dillon yang kini sudah berusia 59 tahun ini sudah mendapat jawaban daripada penjelasan kami tadi. Terima kasih kerana mengirimkan pertanyaan anda. Oke viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Selain ruangan komen di bawah, anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.